KPM. TV KPM. Hai lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, cantik manis ala amboi amboi, anak siapa? Amboi, cikgu. Beramboi-ramboi. Apa khabar cikgu? Sihat, cikgu? Alhamdulillah sihat Azhar. Azhar bagaimana? Alhamdulillah. Saya tadi jalan-jalan lah, cikgu. Nak beli sarapan pagi. So, saya ternampak banyak kuih-kuih ni, cikgu. Baik Azhar, selamat datang ke gerai sajian desa. Wah. Ni salah satu gerai yang lain daripada yang lain sebenarnya. Okey, Kerana cikgu. kita menyajikan menu ataupun makanan tradisional lah, terutama sekali dari segi kuih. Baik. Kebetulan cikgu, saya pun tengah lapar ni, cikgu. Nak makan sarapan pagi ni, cikgu. So, tengoklah nak tengok. Tapi pening kepala ni nak pilih yang mana satu kuih ni kan. Okey, sebelum saya jual semua menu ini kepada Azhar, Baik. saya nak jual pantun dulu. Wah, ini syarat kena jual pantun sebelum jual kuih, saya cikgu. jual pantun dulu. Baik, saya akan beli pantun cikgu sebelum saya beli kuih ni, cikgu. Ya. Silakan, cikgu. Dengarkan. Indah berseri dalam jambangan, berikat tali lalu ditatang. Itu dia. Marilah dekat, usahlah segan, menikmati juadah yang telah dihidang. Itu dia. So, cikgu dah jual, saya beli, cikgu? Ya, silakan. Baik. Bunga telukir cantik dipandang, indah berseri di dalam jambangan. Ya. Banyaknya juadah yang telah dihidang, rambangnya mata membuat pilihan. Itu dia. Banyak, Rambang mata saya, Ya, cikgu, dapat betul. pilihan. Tapi kepada anda berada di rumah, pada ketika ini mungkin nak bantu saya untuk pilih. Kejap lagi kita pilih kuih favourite ataupun kuih kegemaran kita. Kita nak kenal dengan lebih dekat siapakah cikgu yang bersama kita. Kita saksikan dulu profil video ini. Baik, itu dia. Kita bersama dengan Cikgu Hasfa Riza dengan 18 tahun pengalaman mengajar, cikgu. Ya, insya-Allah. Masya-Allah, luar biasa. Para anda, pada ketika ini anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya ingat, walau di mana pun kita berada, membudayakan norma baharu adalah kewajipan kita untuk kita laksanakan bersama. Macam saya dengan cikgu pada ketika ini kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan juga cikgu kita ada gel pembasmi kuman. Itu kata meniaga juga, tapi SOP jangan dilupa. Cikgu dah gunakan, saya pun kena guna juga. So adik-adik dekat rumah, mungkin kalau tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Baik, cikgu. Saya nak ajak kawan-kawan saya sekali untuk masuk ke dalam studio untuk kita mungkin nak pilih sama-sama juga kejap lagi juadah yang istimewa. Kita nak persilakan rakan-rakan saya daripada SMK Kampung Suharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam. Boleh buka mic anda, kita nak dengar suara keramat daripada pelajar-pelajar SMK Kampung Suharto. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Dah sarapan ke belum tu? Dah. Oh dah. Tapi dah ni macam tak semangat je. Betul ke dah sarapan? Betul. Betul. Okey. Baik, cikgu, kita nak berkenalan dengan pelajar kita, boleh, cikgu? Ya, silakan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. So kita nak berkenalan. Kita mulakan dengan Ainil Hazirah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Ainil Hazirah binti Ismail. Saya murid tingkatan 3 Matahari dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Suharto. Boleh panggil saya Hazirah. Hazirah, baik, itu dan patut nampak bersinar je muka kan. Rupanya daripada kelas 3 Matahari, cikgu. Ya, ceria. Itu dia, ceria. Nama bunga. Nama bunga. Baik. Seterusnya kita persilakan Adam untuk perkenalkan diri. Silakan, Adam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam Rizlan. Saya pemurid tingkatan 1 Mawar. Saya dari SMK Kampung Suharto. Boleh panggil saya Adam. Itu dia. Mawar bukan mawar. Mawar bukan sebarang mawar, tapi mawar berduri, cikgu. Ya, betul. Itu dia. Baik, terima kasih, Adam. Seterusnya Nurul Adabiah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Adabia binti Awal. Saya murid tingkatan 1 Matahari dari SMK Kampung 1. Itu dia. Orang daripada kelas Matahari memang bersinar lah cikgu. Ya, dia. betul. Berseri-seri. Termasuk Mawar tadilah. Baik, Ya. seterusnya Nur Hakimah, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hakimah, murid tingkatan 1 Mawar dari SMK Kampung Soeharto. Boleh panggil Baik. saya Hakimah. Terima kasih Hakimah, itu dia. Dan seterusnya Nur Iris Delisha. Wah, nama bukan main Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Siti Bahrin. Saya dari Sekolah 1 Mawar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung 1. Boleh panggil saya Iris. Oh, panggil Iris Iris. Okey, baik. Terima kasih Iris. Dan yang terakhir, Amir Safwan. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amir Safwan bin Muhammad Shah. Saya merupakan murid tingkatan 1 Matahari dari SMK Kampus 1. Boleh panggil saya Amir. Amir. Kalau panggil saya panggil Safwan boleh tak? Boleh? Boleh. Okey, baik. Itu dia. Kita dah berkenalan dengan pelajar kita yang sangat ceria cikgu pagi ni daripada kelas Matahari dan kelas Mawar yang akan bersama kita. Tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu apa pandangan rakan-rakan kita dan juga adik-adik kita berkenaan dengan subjek dan topik yang kita nak bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyukai tajuk Ayuh Kita Berniaga kerana tajuk ini mengingatkan saya tentang pengalaman terlibat dalam hari kantin di peringkat sekolah. Pengalaman tersebut tidak dapat dilupakan sehingga hari ini. Pengalaman tersebut memudahkan saya menulis karangan berbentuk cerita apabila diminta oleh guru. Menalah kata-kata bijak pandai. Pengalaman mendewasakan kita. Banyak perkara yang dapat saya pelajari, antaranya sikap kerjasama dalam pasukan dan menghormati ketua. Saya juga dapat mendidik diri saya supaya amanah dan jujur ketika menguruskan gerai. Saya menyukai tajuk Ayuh Kita Berniaga kerana tajuk ini dapat memberi pengalaman baharu kepada saya tentang cara untuk menguruskan gerai ketika hari kantin di sekolah. Pengalaman ini dapat membantu saya memahami perkara-perkara penting yang perlu dilakukan sebelum dan selepas berniaga. Tajuk ini memberi pengalaman kepada saya tentang kepentingan sikap kerjasama dalam kumpulan seperti peribahasa Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya menyukai tajuk Ayuh Kita Berniaga kerana tajuk ini memberi pendedahan kepada saya tentang cara mencipta puisi seperti syair dan pantun. Syair dan pantun semakin dilupakan oleh golongan muda. Namun, melalui tajuk ini saya mempelajari cara mudah untuk mencipta pantun atau sajak berpandukan poster atau bahan grafik yang diberikan. Terdapat perbezaan bentuk pantun seperti lima akhir pantun A, B, AB, manakala lima akhir syair ialah A. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia pandangan pelajar-pelajar kita cikgu berkenaan dengan subjek yang kita nak belajar Ayuh Kita Berniaga. Dan rata-rata semuanya terkait juga dengan pantun tadi disebut, pantun syair dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh kaitkan sebenarnya apa yang kita nak belajar dengan topik Ayuh Berniaga ni dengan barang-barang yang cikgu bawa, makanan yang cikgu bawakan ini cikgu. Silakan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sebenarnya apa yang saya nak bawakan pada hari ini ialah tentang Ayuh Kita Berniaga ini. Baik. Sebab saya nak mengajar anak-anak murid saya ini mengalami pengalaman. Baik. Pengalaman menghadiri ataupun terlibat sama dalam hari kantin. Azhar ada pengalaman menghadiri ataupun menyertai hari kantin sama ada sebagai pengunjung ataupun peniaga? Ada cikgu. Saya dengan makanan ni saya sangat suka cikgu lah. So saya suka berniaga dan waktu sekolah lepas saya join juga cikgu Kelab Usahawan Muda cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. Dan ini jugalah yang kita nak laksanakan pada hari ini. Baik. Saya pilih tema tradisional dan kalau lihat anak-anak murid saya semua je berselepang seperti saya lah. Ya, itu dia. Kerana kami nak berniaga makanan ataupun kuih tradisional. Baik. Okey, saya nak tanya sikitlah pengalaman dekat anak murid saya. Boleh tak? Boleh cikgu. Siapa cikgu? Saya nak tanya Azirah ni. Azirah ada pengalaman berniaga tak Azirah? Ada cikgu. Boleh kongsi sikit Azirah, apa pengalaman awak?
Pengalaman saya berniaga, saya rasa seronok sebab dapat jumpa orang ramai atau orang baru. Lepas tu saya dapat rasa tanggungjawab seperti masa. Okey, menghargai masa. Okey. Okey, untuk pengetahuan Azhar, Baik. Hazirah ni sebenarnya ahli keluarga dia memang berniaga tau. Okey. Ini Dan memang semua usahawan lah ni. Ya, sepanjang PKP ni mereka berniaga juga. Okey, Hazirah, awak berniaga apa Hazirah? Bantu ayah berniaga apa? Saya berniaga ayam pecik, saya berniaga macam manis-manisan seperti brownies, donut. Awak buat sendiri ke Hazirah brownies? Dengan kakak. Okey, dengan kakak. Nampak ya? Anak cikgu. murid kita walaupun baru berusia 15 tahun tapi mereka mampu menguruskan masa sewaktu PDPR dan Baik. juga waktu untuk berniaga. Sebab pada masa PKP ni kita berniaga secara dalam talian. Itu dia. So dia punya kita boleh kita katakan sebagai satu poin penting adalah sebenarnya tidak ada alasan cikgu Ya, untuk betul. berjaya dan juga untuk berniaga. Walaupun dalam musim dalam PKP. fasa pandemik Ya, COVID-19 betul. ini. Baik cikgu, saya ada satu pantun lah cikgu. Oh, silakan. Berjalan-jalan di tepi muara, berjalan bersama ibu tercinta. Okey. Kita nak berhenti rehat seketika, sekejap lagi kita jumpa semula. Wah, bagus. Didik TV KPM. KPM. Kita kembali ala amboi-amboi. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Hasfariza Abdul Hamid, Guru Bahasa Melayu SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Betul cikgu? Ya, betul. Baik, kita dah tak sabar sebenarnya nak mulakan kelas kita. Saya nak ajak anda yang berada dekat rumah untuk make sure pastikan bersama dengan anda ada pen dan juga kertas untuk kita catat poin-poin penting. Kita mulakan kelas kita untuk subjek Bahasa Melayu dengan topik kita Ayuh Kita Berniaga. Silakan cikgu. Ayuh, kita mulakan. Baik cikgu. Pertama sekali saya nak kongsilah hasil pembelajaran yang akan kita dapat selepas sesi inilah. Baik. Yang pertama, saya akan pastikan murid saya ni dapat mengolah sekurang-kurangnya satu maklumat daripada poster hari kantin kepada bentuk cerita Azhar. Baik cikgu. Ya, dengan menggunakan bahasa yang betul dan tafsiran yang tepat. Sebab kita nak guna poster. Baik. Itu yang pertama ya. Okey, yang kedua, murid dapat mengolah maklumat daripada bahan dialog, etika perniagaan dan cerita hari kantin. Okey, pada hari ini saya akan fokus pada ceritalah. Kalau kita buat banyak perkara nanti takut tak sempat ya. Betul, masa cikgu. tu. Okey, kepada bentuk puisi pula Zahar. Tadi daripada poster kita buat kepada cerita. Ini daripada cerita kita nak jadikan dalam bentuk puisi ya, dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey. Yang terakhir ialah murid dapat mengadaptasi. Ni mengadaptasi ni ya, sesuatu bahan prosa kepada pelbagai bentuk penulisan baharu. Yang ni. Penulisan baharu betul, sesuai dan menarik. Nanti kita akan tengoklah pada akhir pelajaran apa yang akan diperoleh. So maksudnya terkait ketiga-tiga perkara ni cikgu dalam pembelajaran kita. Okey. Ni seterusnya standard pembelajaran lah ya. Baik. Saya rangkumkan dari tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Maknanya murid saya pun pelbagai kecuali murid tingkatan 2 lah, tak ada. Tapi semua boleh laksanakan aktiviti ni. InsyaAllah ya. Okey. Ini yang kita kena faham dululah. Sebelum kita nak memulakan sesuatu pelajaran, anak-anak kena tahu dulu apa itu bahan grafik. Ya. Bahan grafik ni ialah maklumat ya. Tengok sini. Maklumat, paparan, okey, yang terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol ya. Yang apa? Dia menyatakan, menyatakan dan menyampaikan idea. Inilah. Itu sebenarnya. Maknanya murid sekarang ni
membaca bukan sahaja membaca tulisan. Baik. Grafik pun boleh dibaca sebenarnya. Okey, so daripada gambaran ataupun daripada gambar yang diberi, so boleh diterjemahkan. Ya, betul. Melalui kata-kata lah. Baik. Okey, yang terakhir perkataan mengadaptasi. Kenapa saya catat di sini? Sebab ni adalah satu perkataan baharulah. Okey, maksudnya kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian terhadap sesuatu supaya menjadi lebih bermanfaat ataupun sesuai di persekitaran baharu. Baik. Nanti kita tengoklah sama-sama apa agaknya yang kita boleh belajar pada hari ini dengan topik ayuh kita berniaga. Baik, cikgu. Ini soalannya. Okey. Anak-anak, soalannya, teliti poster yang dipaparkan untuk mendapatkan maklumat. Sama dengan yang objektif tadi kan? Okey, berdasarkan poster tersebut, tulis cerita tentang pengalaman siapa? Anda. Maknanya saya. Saya menyertai hari kantin. Di mana? Di sekolah. Baik. Okey. Ini perkara yang murid kena tahu. Baik. Okey. Seterusnya, okey anak-anak, kita boleh mulakan. Okey. Perhatikan poster yang tertera. Okey, poster kita ialah jom sertai hari kantin sekolah. Sekolah mana? SMK Kampung Soeharto. Okey, saya nak anak murid saya teliti. Azhar pun boleh teliti juga ni. Boleh, cikgu. Okey. Pilih satu maklumat. Okey, pilih satu maklumat. Yep. Saya nak minta anak murid saya pilih. Dia sebut secara spontan boleh? Boleh, cikgu. Siapa, cikgu? Okey, kita mula dengan Hazira. Semua orang kena sebut maklumat yang dipilih daripada poster ini. Baik, silakan Hazira. Saya pilih pertandingan bersuah foto yang paling unik. Okey, pertandingan suah foto paling unik. Okay. Ini maksudnya Hazira suka selfie ni? Ya. Okey, Amir pula, Amir? Yep. Amir Safwan. Saya pilih gerai jualan makanan. Apa dia? Pelbagai? Oh, ni gerai jualan makanan ni. Gerai jualan makanan. Maksudnya Safwan memang suka makan ke Safwan? Malu-malu pula. Malu-malu. Okey, seterusnya. Ya. Okey. Alright. Seterusnya, Iris Delisha. Ya, silakan Iris. Kempen derma darah. Kempen derma darah. Mana dia? Okey, kempen derma darah. Mana ni? Ada ni tu, dia. cikgu. Bawah tu, cikgu. Ni dia. Ini bagus. Tak ramai orang nak berani nak derma darah, cikgu. Iris. Okey, silakan yang lain. Baik. Hakimah, silakan Hakimah. Saya mengambil pemeriksaan kesihatan percuma. Okey, ini. So maksudnya Hakimah dia suka benda yang free lah, cikgu. Ya. Benda yang percuma. Okey, Seterusnya Adabiah. Silakan Adabiah. Saya pilih pameran anti dada. Pameran anti dada. Anti dada. Okey, ini ni dia. Sangat-sangat penting ini bukan Hakimah apa nama? Adabiah saja. Tapi semua kena take note lah sama-sama kan. Okey. The last one, Adam. Adam. Saya mengambil gerai pameran. Gerai pameran. Okey. Maknanya dia ambil semua ni. Ya. Amir Adam. Sorry. Maafkan saya. Adam. Okey. Semua anak murid saya dah pilih dah maklumat. Saya belum, cikgu. Okey, silakan Azhar nak pilih yang mana? Okey, sambil tu kita nak cakap juga kepada anda yang berada di rumah pun boleh pilih juga. Apa pilihan anda? Oh, okey, cikgu. Ellen, dia cakap dia pilih pertunjukan silap mata. Mewakili saya lah. Sangat menarik ni. Pertandingan silap mata. Okey, banyak A ni dalam ni. Baik, mereka dah memilih. Sekarang ni kita nak teruskan dengan langkah berikutnya. Baik. Mereka akan menulis. Menulis berdasarkan poster dan maklumat yang dipilih ini. Baik. Okey, secara ringkas saya terangkan mengenai bograf. Okey, bograf ni apa? Bograf ialah borang dan juga grafik yang digunakan untuk menjana idea. Ya. Dan grafik ini kita gunakan untuk membantu murid berfikir, ya. Dan membantu mereka menjana idea. Sebab rata-rata murid sebenarnya agak sukar Azhar nak menulis. Betul, apatah lagi nak menulis daripada bahan poster. Ya. Ya. Inilah contoh borangnya. Bograf borangnya. Okey. Okey, cuma hari ini kita laksanakan secara tradisional lah. Kita akan guna board. Baik. Ya. Okey, Nana, dah bersedia?
Dah bersedia? Okey. Okey, ini maklumatnya ya. Kita akan buat perenggan ya. Terus kepada perenggan isi ya. Okey. Ni dia. Itu dia. Alat berfikir, Azhar pun tahu saya rasa tak ada masalah kan? Baik. Apa, siapa, bila, bagaimana, di kenapa, di mana. Yep. Ni contoh sahaja pelaksanaannya. Baik. Okey? Dan untuk maklumat Azhar, ini adalah merupakan kit celik mengarang Selangor. Oh, okey. Kami di negeri Selangor telah memperkenalkan kit ini untuk membantu murid-murid menulis. Dan saya salah seorang panelnya lah. Okey. Setakat ni memang sangat memberangsangkan. Yep. So, kalau yang menonton ni bukan sekadar mereka yang berada di Selangor, Kedah, Terengganu, semua boleh menggunakan teknik yang sama, cikgu. Betul. Baik, itu dia penting ya. Anda boleh catat juga teknik menjana idea penulisan bograf ni, cikgu. Ya, betul. Okey. Anak-anak sekalian, anak saya sekalian, apa tajuk kita pada hari ini? Okey. Tajuk daripada poster ya. Okey, boleh respons orang? Saya nampak Safwan, cikgu. Okey, Safwan. Oh, Adam yang angkat tangan tu. Oh, Adam tadi nampak macam Safwan. Okey, Adam, silakan Adam. Hari kantin sekolah. Hari kantin sekolah. Tajuk hari kantin sekolah. Betul lah kalau kita tengok, kalau patah balik lah ya, lambat pula nak patah balik kan. Tak apalah. Kita terus je isi pada ruangan ini. Baik. Okey. Hari kantin. Tak elok tulisan cikgu. Hari kantin sekolah. Okey? Sekarang ni, daripada tajuk itu, setiap orang tadi dah pilih maklumat. Okey. Maknanya mereka akan isi di sini. Di ruangan isi. So, apa yang dipilih itu adalah isi yang digunakan. Ya, sebenarnya. Untuk baik. Okey, anak-anak silakan kita boleh mula tunjuk isi dulu. Apa isi yang anda pilih? Baik, silakan. Siapa yang nak tunjuk dulu? Okey, ataupun kita terus kepada ayat topik. Ayat topik, mulakan menulis dalam masa 30 saat, boleh kot? Okey. Ayat topik, sebab tadi dia dah pilih kan? Masing-masing dah pilih masing-masing lah. Takut lambat nanti. Baik. Okey, gunakan 5W1H untuk bina ayat topik awak tu. Ayat topik, baik. Mudahnya Azhar, ayat topik ni kita cuma ambil isi yang atas ni. Baik. Kita gabungkan dengan isi. Okey. Senang saja. Maksudnya dia boleh mulakan dengan aktiviti hari kantin sekolah. Letak kata pemberi. Okey. Ialah ataupun adalah. Okey. Masukkan isi dia. Isi yang itulah. Ya. Yang kita dah pilih tadi tu. Yang ni. Okey, baik. Okey. Aktiviti di hari kantin sekolah kalau contoh macam saya tadi ialah pertunjukan silap mata. Ya, pandai Azhar. Itu dah namanya ayat topik. Okey, baik. Jadi semudah itu sahaja. Betul, cikgu. Dia memindahkan maklumat. Okey, dah siap ke anak? Boleh tunjukkan dekat skrin? Ayat topiknya. Azira dah anggut tadi, dia siap dah, cikgu. Ayat topik. Tu dia. Okey, ada apa dah siap juga? Okey. Angkat. Okey. Okey, semua tunjuk, kita nak tengok. Itu dia. Okey. Bolehlah Azhar boleh baca salah satu. Yang mana Azhar berkenan tu? Okey, saya nak baca yang Iris punya. Okey. Yang tak ada juga kita nak baca. Tak ada, tak naik lagi. Okey, baik. Sementara kita bagi Iris siapkan, saya nak baca yang Safwan dulu lah. Okey, Safwan tulis, antara aktiviti yang dijalankan pada hari kantin sekolah ialah gerai jualan. Okey, kat atas sikit sinilah. Safwan ada lagi atas tu. Apa? Okey, gerai jualan makanan. Inilah. Maknanya Safwan akan mulakan ayat topik dengan ini. Maknanya dia ambil tajuk dan juga isi. Baik. Nampak kan? Ya. Okey. Gabungan daripada tajuk dan juga isi tadi, kemudian tambah dengan tadi cikgu cakap kata ayat pemberi. Pemulanya. Kata pemberi ya, pandai kata pemberi. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Baik. Anak-anak, kita nak teruskan dengan ayat yang kedua. Baik. Boleh? Ayat yang kedua kena mula dengan soalan dulu Azhar. Okey. Ni macam ni bentuk soalannya. Misalnya, kenapakah kita perlu berniaga? Contohlah kalau berdasarkan tajuk ni kan. Baik. Dia kena tanya dulu soalan ni. Ya, dia pilih daripada semua soalan yang ada kat sini. Okey, so kalau daripada soalan itulah baru kita akan dapat jawapan dia, jawapan. cikgu. Sebab tadi hasrat kita tadi apa? Membina ayat yang gramatis. Gramatis, baik. Gramatis tu maksudnya betul dari segi hukum tata bahasanya lah. Baik. Okey. Macam mana anak-anak saya? Wah, nampak sibuk sebab hari ni aktiviti menulis kan Azhar. Bila menulis dia kurang bercakap sikit lah. Yep. Dia banyak menulis. Sambil-sambil tu nak tanya juga rakan-rakan saya ni, semua faham tak setakat ni? Kalau faham, boleh belanja saya double thumbs up. Okey, anak-anak boleh angkat. Tapi Adam jeling saya. Orang nak tulis dia tanya. Orang nak tulis dia tanya. Marah. Okey, ada biar dah angkat dah. Okey. Semua wakili kawan-kawan tadilah. Alright. So sambil boleh siapkan cikgu ayat soalan untuk ayat 2 tadi Oh, Iris dah, Adam sudah. Okey.
Itu dia. Adabiah sudah, Hazira pun sudah, Safwan pun sudah. Okey. Baik, kita nak baca ke cikgu? Boleh. Silakan Boleh, Azhar. Okey, saya hari pilih. ni saya bagi Azhar je. Okey, baik. Saya nak pilih seorang lah. Saya ambil Adam lah. Sebab tadi Adam jeling-jeling saya. Jadi macam ni kan. Adam tinggikan sikit lagi. Adam tinggikan sikit, Adam. Whiteboard tu dengan izin. Okey. Baik, Adam tulis apakah yang dipamerkan di gerai tersebut. Dia kata terdapat berbagai pameran, antaranya ialah pameran kraf tangan, pameran buku, pameran inovasi dan pameran anti dadah. Nampak tak? Okey. Ayatnya tu secara tak langsung dah tersusun. Bila soalan dikemukakan, dia akan jawab dalam jawapan yang lengkap. Senangnya Azhar, awak tanya, awaklah jawab. Seolah-olah bermonolog lah, sembang sendiri. Ini bukan kata shock sendirilah cikgu. Ini adalah bermonolog yang mana memberi kita nak menjana idea. Itu dia. Okey. Baik, itu untuk ayat yang kedua cikgu. Ayat yang kedua. Dah siap dah ni? Maknanya ayat ketiga, ayat kedua untuk ni, Adam guna apakah? Okey. Baik. So yang nombor 1 lah daripada teknik tu. Sekarang ni kita boleh teruskan dengan soalan yang kedua, ayat kedua. Silakan anak-anak cepat sikit. Cepat sikit. Cikgu pula yang mendesak. Sebenarnya kat dalam kelas ni macam itulah keadaan. Cikgu jangan cikgu cakap Adam jeling cikgu cakap. Okey, baik. So kalau kata ayat ketiga ni, kalau ayat 2 tadi soalan 1 dah digunakan teknik apakah. So ayat ketiga tak boleh gunalah apakah. Tak boleh gunalah. Kebiasaannya kita akan pilih yang lain lah. Mungkin dia ambil di mana, bila, kenapa, siapa, kenapa ataupun bagaimana. Kan? Okey, baik. Sebab setiap orang ni pilihannya tak sama. Baik. Jadi kalau dalam akhir kelas nanti Azhar, kita akan dapat satu karangan yang lengkap lah. Kita gabungkan. Jadi tajuk yang sama tetapi isi yang berbeza. Daripada pelbagai kemahiran murid lah. Baik. Okey. Okey, ada yang dah siap? Siapa yang dah siap untuk ayat yang ketiga untuk soalan kedua ni? Okey, ada biar. Ada biar dah siap lah cikgu. Wah, cantiknya tulisan dia. Ada biar baca sikit ada biar. Semua senyap je kan. Hari ni semua main tulisan je. Kita bagi ada biar cakap. Silakan ada biar. Okey. Mengapa pameran ini dijalankan? Pameran ini dijalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya dadah. Okey, baik. Pada pandangan Azhar, okey tak ayat tu? Pada pandangan saya okey cikgu. Kan? Sebab dia memberi soalan dan juga menjawab soalan itu dengan baik. Dalam skop, betul tak? Dalam skop soalan dia tak pergi keluar ke tempat lain, tak keluar daripada tajuk kita. Sebab kita dah isi tajuk, kita masukkan isi dan ruang lingkupnya tu masih ruang lingkup yang sama. Walaupun dia membina ayat secara spontan, tetapi binaan ataupun ayat yang dibina tu adalah masih dalam skala yang diminta oleh soalan. Ayat lengkaplah senang. Baik. Subjek dan juga predikat. Baik. Ada pelaku, ada keterangan. Baik, cikgu. Okey. Cantik kan, nampak kan? Cantik. Okey, sekarang ni kita nak teruskan dengan ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat untuk soalan yang ketiga. Kalau tadi macam sama juga, so sambil pelajar kita laksanakan untuk ayat 4 dan soalan ketiga ni, kalau tadi dia dah guna 2 lah. Apakah telah pun digunakan untuk soalan yang pertama, mengapakah telah digunakan untuk soalan yang kedua. So maksudnya untuk soalan yang ketiga ni, pelajar tak boleh lagi gunakan apakah ataupun mengapakah. Tapi kalau soalan tu berkaitan perkara lain, boleh juga Adam pula. Maafkan saya teringat anak murid pula. Azhar, sebab ramai sangat yang bermula dengan huruf A. Ini rasanya penangan jelingan Adam tadi cikgu. Adam tu asyik bermain di bibir je. Baik cikgu. Mungkin dia boleh nyatakan apakah perasaan. Kan dia ada guna apakah kan. Tapi ini apakah yang terdapat dalam pameran tu kan. Sebab Adam yang guna tadi kan. Mungkin yang ayat 4 dia boleh guna apakah perasaan. Sebab kita nak menulis cerita. Kena tengok konteks karangan tu lah. Baik. So tidak ada masalah kalau pengulangan teknik yang sama tetapi penceritaan yang berbeza. Betul. So para adik-adik di rumah pun saya kena percaya mereka sedang lakukan juga cikgu. Betul. So kalau mungkin ada yang punya alamat tak boleh guna apakah pula, tak boleh guna mengapakah. Boleh cikgu. Mengikut kepada konteks ayat yang nak dibina itu. Yang nak digunakan. Okey, bagus Azhar ni. Terima kasih cikgu. Okey, yang lain tengok cikgunya. Okey, anak murid saya macam mana pula? Baik, siapa yang dah siap? Okey, Hazira dah siap cikgu. Kena angkat tinggi sikit Hazira. Iris dah siap, Iris. Wah, Adam pun dah siap cikgu. Lagi. Safwan dah siap. Adabiah dah siap. Sama juga dah siap. Okey. Kita nak dengar ada orang baca cikgu. Boleh. Okey, untuk ayat yang dibina.
Azhar lah pilih. Okey. Kita nak dengar daripada Hakimah. Silakan Hakimah. Okey. Hakimah. Bilakah pemeriksaan kesihatan secara percuma diadakan? Okey. Dia guna ni. Pemeriksaan kesihatan secara percuma diadakan pada 9.30 pagi hingga 9.10 petang. Okey. Okey, nampak tak kat situ? Tapi konteksnya berbeza lah sebab isi yang dipilih tadi tu berbeza. Tapi kita nampak kan perjalanan dan penceritaannya, segalanya bergantung pada isi yang dipilih. Soalan tu masing-masing boleh pilihlah mengikut konteks dan juga keperluan. Baik, itu dia. So kita dah dapat ayat lengkap tadi menggunakan, kalau tadi Hakimah menggunakan lain daripada apakah dan juga apakah, teknik yang digunakan adalah bilakah. Kan. So itu yang digunakan untuk soalan ayat yang keempat, soalan yang ketiga ini. Cikgu, baik. Kita tengok rata-rata pelajar kita dah memahami apa yang cikgu sampaikan menggunakan teknik menjana idea penulisan bograf ini, dan saya kira percaya anda juga berada kat rumah pun dah ready. Ada yang lagi tengah menulis tu cikgu. Baik, kita bagi peluang untuk mereka siapkan cikgu. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi, dan kita bersama dengan Cikgu Has Fariza Abdul Hamid, Guru Bahasa Melayu SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru Selangor, dan juga rakan-rakan saya juga daripada SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru Selangor. Baik cikgu, saya tengok tadi kawan kita kat rumah tu dah siap dah penulisannya cikgu. Kan untuk soalan yang ketiga ayat yang keempat ni, dan kita nak teruskan kelas kita cikgu. Ya, betul. Untuk topik kita ni ayuh berniaga. Ayuh kita berniaga dengan di bawah subjek Bahasa Melayu lah. Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Okey, tadi semua anak-anak saya dah mulakan tajuk, isi dan sebagainya ya. Baik. Lengkapkan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Sekarang ni saya nak minta anak-anak saya ni lengkapkan, tulis dalam perenggan. Maknanya kita hanya pindahkan jawapan sahaja. Baik. Soalan tu tak perlu. Betul. Hanya pindahkan jawapan sahaja. Okey. So soalan-soalan yang ditulis tu tak payahlah. Tak payah. Sekadar untuk menjawab persoalan sahaja. Ya, merangsang ataupun untuk menjana idea sahaja. Umpamanya macam saya sebut tadilah. Kalau anak-anak selalunya bila nak menulis tu dia suka pandang ke siling, dia pandang keluar kan. Nak mencari idea. Betul. Tapi kalau dia cipta soalan berdasarkan tajuk dan juga isi yang dia pilih, dia boleh jana idea dia sebenarnya. Okey, so lebih mudahlah cikgu. Ya, sebenarnya. So tidak ada alasan lagi kata susahlah cikgu tak ada idea, cikgu betul. tak ada idea kan. Ya, betul. Tinggal jawab persoalan-persoalan yang dikemukakan, maka idea kita akan terjana. Ya, betul. Okey, terus sekarang ni aktiviti mereka adalah mereka perlu menyiapkan ataupun menulis semula perenggan yang lengkap yang telah pun tadi dibina tadi daripada tajuknya, isinya, ayat 1 sampai ayat 4 cikgu. Ya, betul. Alright. So saya yakin anda yang berada di rumah juga boleh lakukan ataupun laksanakan aktiviti ini, yang mana tadi kita dah bina ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, dan sekarang ni adalah gabungkan kesemuanya sekali. Betul, Azhar. Dalam satu penyataan ataupun ayat yang lengkap lah. Okey. Baik. Kita ada tak rakan-rakan ataupun pelajar kita yang dah pun siap menulis kesemuanya sekali? Dah siap ke? Siapa nak tunjuk? Okey, Hazirah tu dah mengangguk dah mengiyakan. Hazirah dah siap ke Hazirah? Hazirah boleh angkat Hazirah, tunjukkan. Wow. Penuh ada Bia pun dah. Okey. Kita minta Azirah lah kot ya. Okey, untuk silakan. bacakan. Baik. Baca kuat Azirah. Biar jelas. Okey. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pertandingan swafoto paling unik. Aktiviti ini dijalankan untuk mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid. Seterusnya, syarat-syarat untuk menyertai pertandingan ini ialah setiap peserta perlu memakai pakaian tradisional seperti baju Melayu, baju kurung, sari dan sebagainya. Baik. Akhir sekali, perasaan saya ketika menyertai pertandingan swafoto adalah sangat gembira kerana dapat pengalaman baru. Dalam pertandingan ini, saya mendapat tempat ketiga dan memenangi hadiah berbentuk wang tunai. Panjang kan jawapannya? Baik cikgu, saya terperasan. Betulkan saya kalau saya salah, dua perenggan tadi Hazirah menggunakan teknik apa? Ya, betul. Kan maksudnya apakah program yang ni dan juga yang apakah syarat-syaratnya. Okey. Maknanya dia pecahkan tu mengikut keperluan ataupun maklumat yang ada dalam poster tersebut. Mungkin dia nak persoalkan supaya dia dapat menjawab tugasan kita, iaitu menulis karangan
cerita. Cerita. Okey. Cuma saya nak murnikan sikit jawapan Hazirah tadi tu. Silakan cikgu. Kalau anak-anak perasan sama ada di studio ataupun di rumah, sebenarnya Hazirah dah memasukkan elemen lain. Okey, elemen lain dalam kita punya perenggan karangan tadi tu. Baik. Antaranya Hazirah dah masukkan penanda wacana. Okey. Seterusnya akhir sekali ya. Jadi sebagai guru, setelah murid ini menyiapkan bograf, mereka perlu murnikan dan buat penambahbaikan sebab kita ada banyak senarai penanda wacana yang sesuai untuk dimasukkan dalam penceritaan kita supaya ayat tu lebih gramatis, ada koheren, ada kohesinya. Koheren tu ialah pertautan. Tak adalah bila kita baca macam tak ada kaitan langsung. Tapi bila kita dengar apa yang disampaikan oleh Hazirah tadi, nampaknya Hazirah berjaya lah pada saya lah. Berapa bintang cikgu nak bagi ke Hazirah? Kita dah lama tak guna bintang kan. Okey, hari ni kita guna 5 bintang saja. Tapi saya nak minta anak-anak saya yang tunjukkan berapa bintang kita nak beri pada Hazirah ni. Baik. Angkat jari. 4 berapa ke? bintang 5 yang ke? anda nak bagi kepada Hazirah? 5 bintang. Ini semua takut Hazirah bagi kat dia orang kurang bintang cikgu. Itu yang semua bagi 5 bintang ni. Tahniah Hazirah ya. Baik, so Azhar nak bagi berapa? Kalau saya cikgu, bila dia orang dah 5 bintang, saya pun ikut 5 bintang lah cikgu. Okey, kalau saya pun usaha yang baik sebenarnya. Berapa Saya bintang beri 5 cikgu daripada bintang. cikgu? 5 bintang juga. 5 bintang juga untuk Hazirah. Itu dia. Tahniah Hazirah. Satu penghasilan ataupun ayat yang dibina yang sangat baik cikgu. Ya, betul. Dengan meletakkan penanda wacana juga itu. Baik. Kita nak teruskan lagi cikgu? Ya, kita nak teruskan. Baik. Cuma saya nak bagi rumusan sikit lah. Boleh cikgu. Anak-anak yang menggunakan teknik bograf ni, susunannya tu perlulah betul lah. Maknanya dari segi pemilihan ayat tanya tu. Ayat tanya yang ada 6 di situ, kita boleh manfaatkan dan kita boleh sesuaikan berdasarkan tajuk dan juga isi yang dipilih. Baik. Jadi dia. Sekarang ni, kalaulah soalan tu mengemukakan tentang poster, tak ada alasan lah untuk menulis. Macam yang saya buat tadi tu. Kita conteng saja dekat tu, kita tarik mana-mana isi yang kita nak. Baik. Dan kalau mungkin ada yang kena buat sampai 6 perenggan, 5 perenggan ataupun 7 perenggan sekalipun, tidak ada alasan sebab macam cikgu sebut tadi, boleh diulang mengikut kepada konteks ayat yang nak dibina tadilah. Menggunakan apakah, dan Hazirah tadi dah memberi contoh yang sangat baik. Apakah menggunakan 2 kali. Tapi ayatnya sangat baik dan sangat lengkap. Ya, betul. Baik cikgu. Dan satu lagi, daripada aktiviti ini, kita dah ada 6 isi sebenarnya. Bila digabungkan dengan perenggan pendahuluan, digabungkan dengan perenggan penutup, maka lengkaplah sebuah cerita yang sangat panjang. Itu dia, 6 perenggan. 6 perenggan, 8 lah. Maksudnya masuk pendahuluan, masuk penutup. Ini kita buat isi sahaja. Nampak tu Azhar ya? Okey. Jadi anak-anak, jangan takut nak menulis. Kerana menulis tu adalah satu kemahiran yang boleh diasah untuk jadi yang lebih baik pada masa depan. Jangan bercakap saya tak boleh, tetapi mulakan menulis. Ya, betul. Baik. Baik cikgu. Okey, kita nak pergi kepada slot berikutnya. Okey, ni soalan tadi kita dah buat tadi tu kan. Ni contoh jawapan daripada saya lah. Okey. Ya. Okey, tak ada ni lah. Okey. Ni untuk isi yang kedua, isi yang pertama. Baik. Kebetulan ya. Nampak macam sama tapi bukan dia cikgu ya. Okey. Tu dia. Okey. Ada watak-watak yang dikenali ni. Watak-watak dikenali betul. Saya paling kenal sekali Safwan, Dian dan Nisa. Okey. Okey. Baik. Inilah. Kalau tengok memang panjang lah. Ya, ayat-ayatnya. Okey. Ni penutupan. Selalunya penutupan kita lebih kepada kesan lah selepas kita melaksanakan aktiviti berjual tadi tu. Okey. Ni aktiviti kita yang seterusnya. Sebelum saya masuk kepada syair, sebab tadi kita dah belajar daripada poster kita menulis cerita. Ya, daripada cerita ini sekarang ni kita nak menulis syair. Masih lagi bahan yang sama. Baik. Bahan yang sama Tapi sebelum tu kita buat imbasan sikit. Boleh, silakan cikgu. Kita ingat balik Okey, syair terdiri daripada 4 baris ataupun 4 kerat. 4 kerat. Kena ingat tu Azhar. Kalau 2 tak boleh cikgu 2 bukan. Itu pantun. Daripada pantun. Pantun berkerat. Okey. Anak-anak saya kena ingat kena ada 4 baris ataupun 4 kerat. Okey, suku katanya pun ada syaratnya. Okey, antara 8 hingga 12 suku kata. Ni kena jaga ni lah. 8
dan juga 12 suku kata. suku Maksudnya kata. kalau kurang daripada 8, dia tak boleh dikata sebagai syair lah, cikgu. Ya, betul. Dia macam tak berapa cantik dan tak berapa gramatis lah ya. Baik, cikgu. Okey, bunyi rima ni yang penting. Kita kena jaga ni. Okey. A. Macam kita berpantun tadi Azhar, kita A B. Yang ni A. Okey. Okey, ada tema tertentu. Baik. Okey, tema kias ibarat, tema sindiran, tema nasihat, pengajaran ataupun agama. Jadi kita tengoklah anak murid kita hari ni dia nak pilih tema mana. Baik. Okey. Seterusnya mestilah secara berurutan syair ni. Baik. Dia mesti ada dari rangkap 1, rangkap 2 dan seterusnya mesti ada penceritaan. Baik. Ya. Okey, kita boleh mulakan aktiviti ni? Baik, boleh cikgu. Okey. Ayo. Okey, saya tunjuk satu rangkap dulu. Anak-anak, saya dah tunjukkan satu rangkap dulu ya. Syair kisah hari kantin. Yap. Okey, ingin ku kabarkan sebuah cerita, bukan rekaan tetapi nyata. Okey, hari kantin umpama pesta, meriah sungguh tidak terkata. Okey, ni rima akhirnya. Rima akhir yang sama, cikgu. Ya, betul. Dan ini adalah yang cikgu buatlah. Ya. Jadi saya nak minta anak murid saya lengkapkan. Boleh. Yang seterusnya. Baik. So kalau cikgu sebut tadi 8 ke 12, maksudnya untuk keseluruhan 4 baris itulah. Ya, dia macam ni. Dia dipenggalkan suku kata. Oh, okey. Baik. Ya. Oh, okey. Faham? Penggal ikut suku kata. Macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 suku kata. Masih dalam ruang lingkup ciri syair. Okey, baik cikgu. Okey, anak-anak saya dah sedia ke? Macam senyap je, sepi je ni. Semua tengah menjenak idea cikgu. Nak proses ni. Ya, betul. Sebenarnya nak mencipta syair ni agak susah sikit lah ya. Tapi ada caranya lah. Baik. Sebab kita dah jana idea tadi tu. Sekarang ni daripada semua maklumat yang ada dalam cerita itu, kita nak pindahkan ke dalam bentuk syair. Okey, kita tengok yang ni. Baik. Okey, saya bagi sedikit clue lah. Okey. Pengunjung datang berkejar-kejaran. Okey, datang bersama rakan dan jiran. Siapa agaknya nak sambung ni? Baik, siapa yang nak sambung? Hazira, cikgu. Hazira lagi. Silakan Hazira. Pengunjung datang berkejar-kejaran, datang bersama rakan dan jiran. Kesana ke sini berdua-duaan, melihat gerai pelbagai jualan. Dia pilih kesana ke sini berdua-duaan. Yang tak ayah Hazira? Melihat gerai pelbagai jualan. Melihat gerai pelbagai jualan. Nampak dekat situ ada akhiran an. Maknanya akhirannya tepatlah. Rima akhirnya sama. Ya, sama. Tapi saya tengok saya punya jawapan yang saya cadangkan ya. Baik. Saya ubah sikitlah. Tapi lebih kurang sama juga dengan apa yang Hazira tulis tadi tu. Ya. Pelbagai aktiviti menjadi sasaran. Ya. Hadiah menarik sebagai ganjaran. Sebab apa dia. Kita ambil daripada poster. Kan ada hadiah kan? Kalau kita ingat baliklah ya. Okey. Baik cikgu. Seterusnya. Kali ni kita mencabar sikitlah Azhar. Kita bagi cabaran sikit pada anak-anak saya ni. Kita lengkapkan satu rangkap. Okey, satu rangkap ataupun satu perenggan syair lah. Baik. Yang tadi pada 4 kerat ni. 4 kerat. Baik. Sementara kita bagi peluang cikgu sebab ini yang paling susah sekali. Mencabar. Nak bagi make sure semua dapat, kita nak pastikan mereka semua dapat 5 bintang. So kita nak berhenti rehat seketika. Sambil anda yang berada di rumah juga boleh fikirkan idea anda bagi ibu dan ayah. Semak kejap lagi. Ya, betul. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita dah belajar bagaimana nak membina cerita cikgu dan juga bagaimana kita nak buat syair daripada menulis syair daripada kita cerita tadi menggunakan teknik bograf tadi, kemudian pindahkan menjadi bentuk syair yang mana ada dia punya prinsip ataupun kriteria yang perlu dipatuhi. Rima akhirnya sama. Mestilah suku katanya 8 hingga ke 12 suku kata. Pandai Azhar dapat buat rumusan tu. Pelajar kita semua dah expert, dah mantap ni semua ni. Semua boleh buat. Baik, kita nak teruskan untuk yang terakhir ni cikgu. Ya, jawapan. Untuk syair yang terakhir ni yang susah ni. Siapa yang nak jawab? Kita tunjuk dulu tulisan boleh? Okey, siapa yang dah buat? Angkat tangan, tak sabar. Tunjuk buat dulu boleh dengan izin. Boleh tunjuk bukti. Bukti yang awak dah menulis kan. Itu dia. Safwan dan juga Adam cikgu. Okey, tak apalah, kita pilihlah salah seorang daripada mereka. Siapa agaknya nak baca tu? Siapa yang nak baca dulu? Silakan. Jeng. Oh, Safwan cikgu. Safwan lagi. Tepi sikit je dah. Tapi Iris pun macam dah siap tu. Apa kata kita bagi ruang pada Iris. Iris banyak dulu. Diam je tadi. Okey, baik. Boleh tak Iris? Silakan Iris. Okey. Iris tunjuk dulu. Okey. Okey, Iris baca pula Iris. Baik. Silakan baca Iris, syair tu baca Iris. Syair yang anda tulis. Silakan. Iris terlupa tak apa ni? Okey. Itu amalan ini jadi tauladan untuk diikuti. Menderma darah perlu sekali untuk menyelamatkan orang yang disayangi. Okey. Ya, dekat situ Iris angkat betul-betul. Saya nak tengok lagi sekali, nak murnikan jawapan Iris ni. Okey, membantu amalan murni. Ke sini sikit Iris. Ke kiri awak sikit. Okey. Jadi tauladan untuk diikuti. Okey, menderma darah perlu sekali untuk menyelamatkan orang yang disayangi. Tepat Azhar. Tepat Sebab isi yang dipilih oleh Iris tadi, ingat tak? Okey. Iris pilih apa? Dia pilih pasal kempen derma darah. Tapi Iris janganlah perlu sekali, perlu banyak kali Iris. Itu hanyalah ayat ya. Betul. Berapa bintang cikgu untuk Iris cikgu? Iris, saya bagi dia 5 bintang lah sebab dia tepat dengan isi yang dipilih dari awal tadi tu. Ya. Okey, satu usaha yang baiklah ya. Mungkin pada masa akan datang Iris ni mungkin boleh jadi salah seorang penyair di Malaysia. Amin. Ya, baru tingkatan 1 tu. Betul. Satu usaha yang baik sebenarnya. Okey, yang terakhir kita nak buat pantun. Maknanya yang Azhar simpulkan tadi tu, poster pergi kepada karangan cerita. Karangan cerita kita baru selesaikan untuk syair. Okey, sekarang ni kita nak adaptasi bahan yang 2 tadi tu jadi satu bahan yang baru. Ikut dan sesuai dengan persekitaran kita tentang berniaga. Baik. Okey. Kita bagi masa 30 saat kepada anak-anak saya. Untuk mereka siapkan pantun. Dan ini pantun 4 kerat cikgu Pantun 4 kerat lah. Okey, so anda yang berada di rumah boleh hasilkan juga daripada orang kata apa, hasil daripada perbincangan kita tadi lah, poster yang kita dapat daripada poster, ayat yang kita bina, cerita yang kita bina tadi, kemudian dengan tulisan syair yang kita buat tadi. So, menepati ciri lah. Menepati ciri So adaptasi. Kalau macam pantun cikgu, rima akhirnya tak semestinya sama ke 4-4 lah. Ya, tak sama. AB. Okey. Kalau itu 4 kerat lah ya. Kalau 6 kerat lainlah ABCD, ABC. Okey. Tapi kalau sekiranya semua membuat rima akhir yang sama, adakah boleh dijadikan sebagai pantun? Tak boleh. Dia akan jadi syair, seloka ataupun gurindam macam itulah. Tapi gurindam selalunya 2 baris macam tu kan, dia ada ciri dia lah. Baik. Okey, anak-anak saya ni dah siap ke? Semua pandang je ni. Kan? Semua dah ready ke pantun? Okey, boleh tunjukkan pantun? Adam dah angguk macam tu cikgu. Saya dah siapkan abang. Cepat sikit abang. Okey. Saya nak baca pantun. Siapa tu? Baik. Kali ni kita minta ada Biah lah kot. Ada Biah pun dah lama senyap ni. Senyum-senyum sinis je. Silakan ada Biah dulu. Boleh ada Biah? Okey. Mungkin ada Biah, kemudian kita ambil lagi seorang kejap lagi cikgu. Hakimah boleh kot? Boleh. Ada Biah, silakan. Merdu alunan serata pinggiran, senandung irama hati teruja. Rancang belanjawan elak pembaziran, panduan berharga tika berbelanja. Okey, yang ni ada Biah nak pesan dekat kita ni. Sebagai pengunjung, bila kita nak beli barang-barang ni, jangan ikut hati nanti mati kan. Kita kena bijak berbelanja. Tapi masih dalam konteks lah.
ya, konteks ataupun tema yang sama. Baik, so nak mengelakkan pembaziran, Ya, cikgu. betul. Okey, mungkin kita nak isi, cikgu, tempat kosong. Ini saya spontan saja dengan Baik. murid. Okey, tapi saya ada satu aktiviti lagi, Okey. tapi dalam sajak pula. Oh, okey, baik. Okey, sajak. Boleh anak-anak 30 saat lagi? Okey. Untuk sajak pula, kita tak payah buat banyaklah, dalam 1 ataupun 2 perenggan saja. 2 Baik. rangkap, maafkan saya. So ini untuk sajak, apa perbezaan antara sajak dengan syair, cikgu? Sajak bentuknya bebas. Tapi Okey. dia masih bertema lah. Oh, okey. Maksudnya kalau kita tema tadi tentang ayuh kita berniaga, jadi saya letak pun tajuk ayuh kita berniaga. Tapi kalau kita tengok, adakah rima akhirnya mesti sama juga? Tak seperti sama, syair? bebas. Bila bebas tu maknanya akhirannya tu tak perlu ditetapkan. Okey. Ikut perkataan ataupun hasrat ataupun maksud penulis tu. Tak terikat kepada rima akhir semua sama ataupun AB tadilah. Okey. Cuma kita kena pegang pada tajuk lah. Berniaga. Baik. Mungkin ada rakan-rakan yang dah siap sajak anda untuk topik kita adalah ayuh kita berniaga, dan ini juga tajuk adalah sajak kita pagi ni, ayuh kita berniaga. Dan adik-adik di rumah juga boleh melakukan. Saya nampak mungkin ada yang dah mula menulis sajak ni, cikgu. Baik. Silakan, siapa yang dah siap untuk sajak ayuh kita berniaga? Satu rangkap pun dah okey dah. Tekun betul lah ni. Ini saya sebab nampak hari ni Adam, menulis cikgu. kan. Okey, Adam dah siap, cikgu. Adam, Adam dah silakan. siap. Okey. Tu siap tunjuk bukti lagi ya. Okey Adam, boleh bersajak sikit Adam? Kalau Adam boleh masukkan emosi lagi baguslah. Baik. Kan. Kita dah nak di penghujung rancangan ni Adam. Baik, sebelum Adam baca, mungkin semua boleh angkat. Kalau dah siap, semua boleh angkat. Boleh angkat, kita nak tunjukkan. tengok. Serentak 1, 2, 3. Itu dia. Alah, malu-malu semua tunjuk. Malu-malu, cikgu. Iris tu nampak tengah siapkan lagi. Ya. Sama juga, Kita kena railah ya. Semua kemahiran ataupun kepulauan murid, ada yang lambat, ada yang cepat kan. Baik. Okey. Adam kot tadi tu. Okey Adam, silakan Adam. Deklamasi sajak. Ayuh kita berniaga, ayuh mari kita fikir semula. Kalau sedang susah, ada wang sangat berguna. Kewangan terjaga, terhakis masalah. Berniaga husnah, itu sunnah Rasulullah. Okey. Tapi kan Adam dia masih terbau-bau bacaan di sekolah rendah lah sebenarnya ya. Tapi kita pernah kan ajar dulu bacaan mekanis. Maknanya Adam selepas ni Adam boleh murnikan sikitlah bacaannya, mungkin dalam kemahiran membaca lah. Tapi hari ni kita kemahiran menulis. Maka apa yang Adam sampaikan tadi tu saya nampak ada dengan tajuk kita. Sebab dia mula dengan perkataan ayuh. Ayuh kita berniaga. Maknanya sama dengan apa yang kita belajar tadi Azhar. Betul tak? Kita ambil beberapa perkataan, beberapa frasa yang ada dalam bahan cerita, poster dan juga syair yang kita karang tadi, kita pindah, kita adaptasikan ke dalam bentuk yang baru iaitu sajak, dan terhasillah seperti yang Adam sampaikan tadi tu. Okey. Ke ada seorang lagi sempat ke? Baik, saya rasa mungkin yang tu saja, cikgu. Okey. Kan kita dah orang kata apa, dah sedar tak sedar sebenarnya dah berada di penghujung rancangan, cikgu. Betul. Kan kalau boleh kita nak dengar juga tadi, saya duk perhati sapuan punya tadi, cikgu. Tapi apakan daya masa sangat mencemburui kita. Baik, betul. Cikgu mungkin sepatah dua kata sebagai rumusan. Okey, sebenarnya pada hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya anak-anak saya ni dah belajar menulis ya. Proses menulis iaitu 3.6.1 dalam standard pembelajaran di SKP tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Sebenarnya saya gabungkan aktiviti ini menjadi satu pengajaran. Baik. Bermula daripada poster, poster kita pilih maklumat, kemudian kita jadikan cerita. Cerita itu kita garap daripada pengalaman. Pengalaman kita menghadiri dan juga pengalaman kita sebagai peniaga. Okey. Yang kedua, selepas cerita, saya minta anak murid saya ubah pula. Ini tingkatan 2. Daripada cerita, kita ubah kepada puisi. Dan saya pilih puisinya ialah syair. Dan bila di tingkatan 3 ini sebenarnya, dia dah ambil daripada maklumat tingkatan 1, cerita dan juga syair, dia adaptasikan menjadi satu perkara baru iaitu sajak dan juga pantun. Okey. Dan sebenarnya Azhar, kita boleh buat cerpen, boleh buat drama,
Boleh buat apa lagi? Yang ada kat sini gurindam boleh. Oh, okey. Seloka pun boleh So dan menggunakan sebagainya. teknik yang sama lah. Yang sama Itu sebenarnya. dia. Saya harap dapat membantulah ya. Baik, itu dia. So kita rasa sangat berbesar hati sebenarnya dan seronok pembelajaran kita bahasa Melayu. Ayuh kita berniaga, dan saya kena percaya anda berada di rumah juga boleh mengaplikasikan teknik bograf yang cikgu sebutkan tadi ataupun cikgu sampaikan kepada kita tadilah, untuk betul. kita menggunakan ataupun implementasikan sama-sama dalam penghasilan sajak kita, cerita kita dan pantun kita tadilah. Baik, dan cikgu terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Cikgu Asfariza kerana sudi bersama kita, dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM